Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 1/11/2021 bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1443, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat kita pada yang nombor 96, Al-Hikayah As-Sadisah wa Tis'un. Hikayat yang ke-96 ini cerita Nafi' menceritakan bagaimana susunan jenazah. Bila ada mayat, ramai. Mayat ada laki-laki, ada kanak-kanak, ada wanita. Bagaimana kita nak susun jenazah itu? Dan juga para fuqaha juga berbincang tentang kepala dia belah ni ke kanan ke kiri imam. InsyaAllah kemudian kita akhiri dengan sedikit taklimat tentang kaifiat salat al-janazah. Hadis kita pada kali ini diceritakan oleh seorang, nama dia Nafi'. Nafi' ni terkenal dengan murid, dia panggil Maula Ibnu Umar. Maula Ibnu Umar. An-Nafi' dari guru dia, Maula dia siapa? Ibnu Umar. Nafi' itu Maula kepada Ibnu Umar. Maknanya hamba yang dimerdekakan. Bahawa Ibnu Umar salla ala tis'i janaiz rijal wa nisa'. Ibnu Umar solat ke atas jenazah yang ramai. Apa sebab berlaku kematian ramai? Wallahu alam, tidak dinyatakan. 9 jenazah. Ramai 9 jenazah. Laki-laki ada, perempuan pun ada. Faja'ala ar-rijala mimma yalil imam. Orang laki-laki diletak depan imam. Wan nisa mimma yalil qiblah. Orang perempuan makin jauh ke arah kiblat. Wasaffahum saffan wahidan. Dia buat satu saf ya, mana 1, 2, 3 gitu. Saffan wahidan. Kalau tuan-tuan nak tengok, waktu kita pergi haji dekat Kaabah kan, nampak tu mayat kadang-kadang sampai berpuluh orang mati. Kalau musim haji tu ramai. Ini mula jadi musim haji, wallahualam tidak dinyatakan bila waktu. Yang penting Ibnu Umar solat ke atas 9 jenazah. Susunan dia, laki-laki depan imam. Kemudian dia akan pergi, contoh kalau ada kanak-kanak, dia macam sah salat. Sah salat, laki-laki depan, kanak-kanak, wanita. Sah salat jenazah ni pusing pula. Laki depan imam, kanak-kanak tengah, wanita ujung ke arah kiblat. Qala Nafi'. Nafi' pun cerita. Habis dah cerita tentang Ibnu Umar. Dia bawa cerita pula satu lagi kisah yang berkaitan. Dia kata, wa wudi'at janazatu Ummi Kulsum binti Ali imra'ati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Telah diletakkan jenazah Sayyidah Ummi Kulsum. Ummi Kulsum ni anak kepada Sayyidina Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Wabnillaha, dan anak dia yuqalu lahu Zaid bin Umar. Jadi dua beranak ni mati awal. Zaid anak Sayyidina Umar dengan mak dia Ummu Kulsum, anak pada Sayyidina Ali, isteri Sayyidina Umar. Bagaimana dia susun? Maka dia susun macam tadi lah. Zaid kemudian mak dia. Wal imam yawma idzin Sa'id bin al-As
Imam maknanya wali, gubernur Madinah pada waktu itu nama dia Sa'id ibn al-As. Ada yang mengatakan imam imam solat, tapi khilaf di sini. Mana yang kata imam solat dalam cerita ini Ibnu Umar sendiri. Sebab apa Ibnu Umar sendiri? Sebab Zaid tu adik dia. Ummu Kulsum mak tiri dia. Isteri bapa dia. Jadi ada khilaf. Cuma dia kata wal imam. Imam itu bukan mana imam solat. Mana imam, mana wali, gubernur Madinah pada waktu itu Sa'id ibn al-As. Wa fin nasi yawma idzin Ibnu Abbas. Mana dalam kumpulan sahabat-sahabat yang salat jenazah hari itu Ibnu Abbas ada. Abu Hurairah ada. Abu Sa'id Al-Khudri ada. Berapa orang? 4 orang sahabat lah. Ibnu Umar sendiri. Wa Abu Qatadah. Seorang lagi. Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Qala fawada'a al-ghulama mimma yali al-imam. Jadi orang letak Zaid depan imam, mak dia belakang. Qala rajulun, bangun seorang laki-laki nama dia Ammar maula Al-Harith bin Naufal. Ammar ni bangun, dia tegur. Fa ankartu zalik. Dia kata, pelik ni, kenapa letak budak depan ni? Patut orang tua. Fa nazartu ila Ibn Abbas wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id wa Abi Qatadah. Jadi Ammar ni dia macam nak tahulah betul ke susunan ni. Kanak-kanak dulu patut orang perempuan ni betul ke macam ni? Dia pun tengok kepada 4 orang sahabat besar yang ada dalam saf solat. Faqultu ma hadza? Apa ni? Susunan macam ni? Qalu, sahabat bagi tahu as-sunnah. Inilah cara sunnah yang betul Nabi ajar. Jadi ini pentingnya kalau ada ilmuwan, para walim ulama ada dalam majlis satu-satu kes, kalau timbul tasaulat, orang panggil persoalan di kalangan masyarakat, kita kena jelaskan kenapa kita buat macam ni. Biar dia tahu, gitu sunnah. Ingat ke? Kenapa tadi? Jadi bila kata sahabat 4 orang mengakui ini sunnah, tak ada orang pertikar dah lah. Nak pertikar apa laginya, sudah jelas. Rawahun Nasa'i wal Baihaqi. Diriwayat oleh Nasa'i dan Baihaqi kisah ini. Kata Al-Imam Al-Hafiz isnaduhu jayyid. Alhamdulillah, sanad dia baik. Para pelajar sekalian, hadis ini menunjukkan kepada apa? Dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada tartib al-jasamin, susunan mayat di hadapan imam solat jenazah itu macam itulah. Laki-laki, kanak-kanak, kalau ada khunsa, kemudian baru wanita. Kalau tak ada orang, tak ada masalah lah. Orang perempuan tu ke depan mari. Manakala ada terkumpul semua kategori, itu susunannya. Macam sah salat. Sah salat ke belakang, dia ke depan. Tak ada orang solat jenazah belakang imam, mesti duduk depan imam. Sebab itulah kata di ahli syair, masuklah ke masjid dengan berdiri sebelum kamu masuk dengan melentang. Solatlah di belakang imam sebelum kamu disolat di hadapan imam. Mana jangan tunggu mati baru nak pergi masjid. Maksud dia macam tu. Ada setengah orang ni tunggu mati baru pergi masjid. Kita katalah, solatlah di belakang imam sebelum kamu disolat di hadapan imam. Masuk sambil berdiri sebelum kamu masuk kamu melentang. Mayat melentang masuk. Allahu Akbar. Baik, dalam tajuk ini ada 10 perkara seperti biasa yang dihuraikan. Yang pertama, Nafi'. Mari kita kenal Nafi'. Nafi' Maula Abdullah bin Umar. Maula itu maknanya hamba yang dimerdekakan. Itu panggil Maula. Rawiyatuhu. Dan riwayat dia. Perawi hadis daripada Ibnu Umar, siapa dia? Nafi'. Ulama hadis, dia kata silsilah az-zahabiyah. Mata rantai riwayat keemasan daripada siapa? Daripada Malik. Imam Malik, riwayat daripada Nafi', Nafi' daripada Ibnu Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tiga je, tiga riwayat aja nak sampai ke Nabi. Malik, Nafi', Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil silsilah zahabiyah. Mana rantai-rantai keemasan dalam riwayat hadis. Dekat sangat. Gelaran dia Abu Abdullah Al-Qurashi thumma Al-Adawi Al-Umari. Sebab dia maula itulah. Jadi Adawi, Umari, boleh belaka. Al-Imam Al-Mufti Al-Thabt. Imam bertaraf mufti dan riwayat hadis dia sangat siqah. Sangat dia orang panggil mantap. Thabt. Katanya asabahu Ibnu Umar dapat hamba ni dalam peperangan dia. Jadi ulama sejarah berbeza pandangan dari negeri mana dia ni. Fi Mahtidin. Ukhtulifa fi Mahtidin. Di mana ke asal usul dia, negeri mana? Nafi' ni. Ada orang kata Barbari, ada kata Naisaburi, Dailami, Taliqani, Kabuli. Kabuli itu Kabul lah, Kabul. Wal arjah, yang kuatnya annahu Farisiyu. Dia asal daripada negeri Parsi. Wallahu alam di mana. Kata Al-Khalili, Nafi' min a'immatit tabi'in bil Madinah. Nafi' ini salah seorang daripada imam besar di kalangan tabi'in di Madinah. Imam dari sudut ilmunya, muttafaq alaihi, orang setuju belaka dengan dia, dan sahih ar-riwayah. Riwayat dia kuat. Ada orang kata dia lebih hebat daripada Salim. Salim ni anak pada Abdullah bin Umar sendiri. Nafi' itu lebih ke depan daripada Salim lagi. Walaupun Salim tu anak dia. Ada kata setarah lah dia dengan Salim tu. Tengok ulama hadis kata la yu'rafu lahu khata'un fi jami'i ma rawa. Tak ada siapa boleh kesan dalam riwayat dia ada kesilapan. Ini kita kata, sebab itulah para jemaah sekalian tak boleh kita mudah-mudah main-main dengan rawi hadis ni. Kan? Rawi hadis siqah tapi boleh jadi pembohong. Tak boleh cakap macam tu, bahaya. Rusak kita punya sumber perundangan kalau macam ni punya cara. Jadi kena hati-hati. Baik, kita pergi kepada Abdullah bin Umar. Banyak kali dah cerita Abdullah bin Umar ni telah kita dengar, tapi ulang balik sini. Dialah di antara sahabat Nabi yang banyak sekali yang kuat berpegang dengan sunnah. Dan syadid dia dalam masalah sunnah ini. Baru yang kita cerita kepada para jemaah sekalian tentang bagaimana Ibnu Umar dalam siri yang lepas, ketika dia dengar cerita kelebihan salat jenazah dan pergi kubur. Ingat tak? Anak-anak kata dalam buku ni saya dah cerita Ibnu Umar bagaimana resahnya dia, bagaimana gelisahnya dia ketika nak mendengar keputusan daripada Aisyah. Benar hadis yang mengatakan solat jenazah dapat satu qirat, satu bukit Uhud, ikut jenazah ke kubur, satu bukit Uhud lagi. Allahu Akbar. Menarik tuan-tuan. Kan? Sunnah amalanku ni cari untuk kita tengok beberapa kisah riwayat motivasi tentang semangatnya para sahabat, ulama tabi'in dalam berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di Abu Nu'aim, u'tiya Ibnu Umar al-quwwah fil jihad. Allah. Ibnu Umar diberi 3 kekuatan. Kuat dalam bab jihad, wal ibadah, kuat dalam ibadah, wal buda'. Yang ketiga saya tak terjemah. Wal ma'rifah bil akhirati wal ithari laha, seorang yang kuat berbincang tentang akhirat dan melebihkan amalan-amalan sebagai persiapan ke akhirat. Dan dia sangat-sangat berpegang dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mati setelah dia merdekakan 1000 orang hamba ataupun lebih. Masya-Allah. Ibnu Umar ni mati setelah dia merdeka 1000 orang hamba ataupun lebih. Cerita kematian dia agak sedih lah. Kata Az-Zubair, Abdul Malik bin Marwan khalifah ketika dia hantar hajat pergi ke Madinah, dia kata mu jangan menyalahi apa-apa yang diberitahu oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar cakap apa, mu kena dengar, kata dia. Hormat ulama. Jadi hajat pun rasa susah hati.
susah hati. Sebab dia takut bercanggah dengan arahan Ibnu Umar dengan perbuatan dia tu. Ibnu Umar ni tegas. Itulah keadaan yang berlakunya. Wallahu alam. Katanya waktu dalam perjalanan dia tu ada seorang laki-laki pijak kaki dia. Pijak kaki dia ni dengan herbah ni macam tombak. Pak kena kaki dia. Luka, dia pun sakit sehingga membawa kepada kematian. Kita kata wallahu alam. Yang betulnya radhiyallahu an Ibnu Umar wa an abihi wa an jami'is sahabah. Baik, sekarang ni saya nak masuk pada fiqh pula. Tertib jenazah di hadapan imam. Tuan-tuan ambil perhatian di sini. Kita susunan. Kalau laki-laki, solat jenazah laki-laki ini jelas adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat jenazah laki-laki kita kena duduk dekat dengan kepala dia. Imam berdiri dekat dengan kepala jenazah. Kalau perempuan, kita duduk di tengah-tengah. Di tengah-tengah tu lebih, orang panggil lebih tertutup lah. Mana sunnahnya macam tu. Solat jenazah laki-laki duduk dekat kepala mayat. Solat perempuan duduk di tengah-tengah. Cuma timbul lagi soalan. In kana rajulan, kalau laki-laki kepala dia yang duduk dekat kepala, bagi laki-laki duduk di tengah, bagi wanita itu hadis sudah jelas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tidak dinyatakan di sini tentang kepala nak pusing kanan ke kiri. Itu timbul soalan. Ada ulama kata kalau laki-laki elok kita letak kepala sebelah kanan. Laki-laki letak kepala mana? Sebelah kanan imam. Maknanya gini, ini jenazah sebelah kanan, jadi imam mari dia berdiri di sini. Berdiri dekat kepala. Wa yaqiful imam wattif, kanak-kanak laki-laki sama juga. Kepala kanan, imam duduk dekat kepala. Wa in kanat imra'ah, kalau perempuan macam mana? Jawabnya kepala kanan juga. Tetapi imam duduk di tengah-tengah. Imam duduk di tengah-tengah. Dalam masalah ini banyak timbul kadang-kadang kalau ada setengah-setengah pak lebay yang agak pandai sikit di kampung tu, orang sidak letak jenazah marah lalu. Allah, tak pandai lagi benda ni. Mati ni sekali seorang je cik ustaz. Nah, kalau orang mati 4-5 kali bolehlah kita faham. Ni sekali seorang. Mungkin orang ni ayah dia baru ni kali pertama dia bawa jenazah. Cakap baik-baik, kalau tak kena susun, cakap susun. Tuan-tuan tanda untuk tidak keliru lagi bila-bila. Wa dhahaba Syafi'iyyatu, ulama mazhab Syafi'i dalam kitab dia Al-Bujairimi Al-Khatib, dalam kitab Munil Muhtaq dia kata yud'u, kita elok kita letak kepala orang laki-laki tu letak di mana? Kita baca nas lah, baru senang pelajar-pelajar kita nak buat kesimpulan dia kata ni. Wa yudau, diletakkan kepala bagi orang laki-laki tu. Ra'sul zakari li jihati yaminihi. Li jihati yasaril imam. Maaf. Sebelah kiri. Manakala laki-laki kita pusing kepala dia dekat ni. Sebelah kiri imam. Biar imam duduk sini. Sebab apa? Sebab kita nak sebelah kanan tu banyak. Sebelah kanan tu banyak. Itu dia kata nak sebelah kiri imam. Laki-laki. Khilafan lima alihin, dia kata berbeza dengan pandangan setengah orang hari ni, orang laki-laki dia letak belah kanan. Macam dalam kitab ini dia kata laki-laki tak kanan, perempuan pun letak kanan juga. Dalam kitab Syafi'i dia beza. Dia kata kalau laki-laki letak kepala belah kiri, sebab apa? Sebab imam akan duduk di kepala. Bila duduk di kepala, kan dalam hadis tu Allah Ta'ala akan bagi rahmat kepada orang duduk sebelah kanan imam. Mayaminus sufuh. Maknanya kepala nak sampai kaki tu panjang lagi dia punya belah kanan imam. Itu dia punya taklil. Tahu mana taklil?
Illah, kenapa dia letak sedemikian? Illah ni maknanya sebab lah. Dalil tidak ada ni. Kalau ada sesalah masalah. Ammal untha wal khuntha. Adapun laki-laki perempuan ni, untha wanita ataupun khuntha. Khuntha ni orang ada dua alat. Fayaqiful imam, maka imam kena berdiri di tengah-tengah wa yakun, kepala dua orang ni duduk mana? Li jihati yamini, di sebelah kanan imam, ala adatin nas. Ini para jemaah sekalian dalam fiqh mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'inya kalau laki-laki kepala belah kiri, perempuan kepala belah kanan. Ada tak pandangan-pandangan lain lagi? Ada. Dia kata ulama Maliki kata apa? Bainal la yufarriq, tak ada beza laki-laki perempuan, semuanya sebelah kanan belakang. Senang buat dia. Mazhab Maliki kata belah kanan belakang. Tak payah duk tukar-tukar. Jadi kesimpulan yang saya nak ambil di sini, dia kata apa kesimpulan dia para jemaah sekalian? Syekh kata wa ala ayyi halin fal mas'alah la tahtaj ila isarati khilaf wa niqash. Tak perlu kita bising-bising. Letak sebelah kanan kepala ke sebelah kiri imam ke, dua-dua tu sah belakang. Sahih belakang. Sahih dia punya solat. Jadi kalau kita nak letak belah tu belah ni, kita boleh letaklah. Jadi eloklah kalau kita rasa ada contohlah dalam solat jenazah, orang angkat jenazah tak belah ni. Imam, ni kepala jenazah. Kita pergi dekat kepala laki-laki. Tak payah bisi-bisi apa ni tak pandai ni lah. Pusing belah ni pula. Kita kata alhamdulillah al-amru fihi sah. Dalam isu ni ada kelonggarannya, ada keluasannya. Sebab itu bagi anak tak kisah. Laki-laki. Baik. Kalau perempuan senang. Kepala kanan ke kepala kiri memang kita duduk tengah. Tak payah ada keliru lah. Tapi kalau kalau wanita muslimah senanglah, sebab belah kanan ke belah kiri kepala, imam mesti duduk tengah. Yang timbul masalah ni kalau jenazah tu laki-laki, kita nak letak di mana? Jadi dia kata letak belah kiri. Ana banyak dah korek sana korek sini kitab. Memang kenapa dia letak belah kiri? Nak cari dalil tak apa nak jumpa. Cuma kita jumpa ta'lil. Ta'lil maknanya sebabnya nak suruh belah kanan tu luas di kanan imam. Daripada bahu dia sampai kaki dia belah kanan imam. Itu dia panggil ta'lil. Jadi sebab itulah ulama buat kesimpulan, tak ada masalah dia belah kiri pun, rahmat Allah Ta'ala tu luas. Kita salat jenazah dengan ikhlas, insya-Allah pahalanya sampai, syafaat kita kepada orang mati itu berlaku, walaupun kepalanya kiri atau kanan. Jadi sekali lagi saya nasihat kepada para asatizah, ustaz-ustaz, jangan berkerah dalam masalah ini. Lebih-lebih lagi di saat kita nak salat jenazah, tak perlulah duduk bising-bising kan, tunjuk pandai depan orang mati buat apa. Jadi eloknya tanya je, mana kepala belah nak? Belah ni, belah ni, duduk sini. Belah ni, duduk sini. Yang pentingnya sunnahnya dekat kepala, yang wanita duduk di tengah-tengah. Wallahu a'lam. Baik. Kita berpindah kepada susunan. Sekali lagi kita kata susunan macam tadi juga. Laki-laki, kanak-kanak, khunsa, wanita. Kalau ada. Baik. Wa in kana rajulaini. Dua-dua laki-laki semua. Kita tengok mana yang lebih afdal duduk dekat imam. Contohnya, yang mati ni seorang, kita katalah orang warak lah dalam kampung ni. Pak Haji ni orang warak, ahli masjid. Yang seorang lagi biasa-biasa. Jadi kita susun Pak Haji depan, yang tak haji tu belakang. Bukan maksud haji tu stated contoh. Gitulah. Kalau ada kanak-kanak. Ada wanita lepas pada kanak-kanak. Susunnya dia punya senangnya macam sah salat. Gitulah keadaannya, wallahu alam. Adapun nak ramaikan sah, ramaikan bilangan, mungkin kita tengok dalam cerita lain. Baiklah para pelajar sekalian, itu dalam bab fiqh. Yang keempat, wa yabdu anna rawi, dalam cerita ini Ibn Nafi' rahimahullahu taala, dia cerita Ibnu Umar solat ke atas 9 jenazah. Kemudian dia lompat kepada cerita Ummu Kulsum, nak menguatkan hujah bahawa apa yang dibuat oleh Ibnu Umar tu gini cara dia.
Sebab dia tak sebut. Dia kata Ibnu Umar solat 9 jenazah. Bagaimana susunan? Tak sebut. Maka dia sebut dengan cerita ni. Dengan cerita siapa? Cerita jenazah Ummu Kulsum dan anaknya Zaid bin Umar. Dan qad sulliya alaihima fi waqtin wahid. Disolatkan dalam satu waktu. Wallahu alam bagaimana dia punya kisah, dia punya waktu tidak dimaklumkan. Yang kelima, ulama berbeza pandangan. Ulama berbeza pandangan siapa yang jadi imam kepada Ummu Kulsum dan Zaid. Ulama ada mengatakan Abdullah bin Umar. Sebab apa Abdullah bin Umar? Al-Hasan bin Ali. Hasan bin Ali abang kepada Ummu Kulsum. Tapi dia tolak Abdullah bin Umar jadi imam. Lish? Kenapa? Sebab yang pertama dari sudut senior. Ibnu Umar lebih tua daripada dia. Yang kedua, Ibnu Umar ni ada 3 jihad. Ummu Kulsum, mak tiri dia. Zaid, adik dia. Maknanya cukuplah kriteria. Kalau kita nak kata rapat dari sudut qarabah pun banyak. Hebat dari sudut ilmu pun Ibnu Umar. Maka Al-Hasan bin Ali utamakan Ibnu Umar menjadi imam kepada adik dia dan juga anak saudara dia. Alhamdulillah. Ada setengah riwayat kata jadi imam itu siapa dia? Sa'id bin Al-As, Amirul Madinah. Tapi para ulama mengatakan yang lebih kuat riwayatnya Ibnu Umar. Wallahu alam, cuma Amir itu bukan imam salat, imam dengan makna gubernur Madinah pada waktu itu. Kematian ini berlaku pada ketika Sa'id bin Al-As menjadi gubernur Madinah. Baru kita tahu tahun berapa. Dan kita nak kesan tahun. Baiklah. Jadi selesailah masalah dari sudut amal fadlu. Jadi kita tahulah. Kita nak suruh orang jadi imam ni kalau boleh, biarlah orang tu lebih tua, alim, faqih, kerabat kepada si mati juga. Tak syarat. Kadang-kadang kita pancang paksa. Mana anak si mati tu? Anak. Ni, budak lagi. Nampak macam tak pandai mana solat jenazah. Mula jadi tu imamnya, menggo ayahmu ni. Budak ni pun sengih jadi imam. Waktu doa kepada mayat rakaat takbir yang ketiga, pendek je dia baca. Dia ingat tu je. Jadi baiklah kita cari orang alim. Kita minta dia ikhlas doa pada hari tu. Kerana inilah saat yang paling gawat. Seorang mati yang memerlukan syafaat pertolongan daripada orang hidup untuk dia berjalan ke perjalanan seterusnya masuk ke alam kubur. Baiklah. Maka Ibnu Umar yang hadir pada waktu itu juga bersama dengan kibarus sahabah. Berapa kibarus sahabah? Siapa dia? Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Qatadah. Jadi bila seorang amir yang nak yang bantah bertanya tentang susunan tadi, dia tak sebut. Dia sebut 4 orang sahabat tu. Itu menunjukkan bahawa Ibnu Umar tu imam. Jadi Ibnu Umar depan, orang lain duduk belakang tanya, "Syekh, susunan ni betul lah sunnah tu." Itu dia panggil evidence qarinah yang menunjukkan bahawa Ibnu Umar jadi imam. Baiklah. Perkara yang keenam, jadi orang yang mu'tarid itu macam bertanya. Kenapa susu macam ni? Yang bertanya tu nama dia Ammar. Ini pentingnya para jemaah sekalian. Bila ada para sahabat-sahabat, orang besar-besar, jadi kalau kita ada masalah apa, kita tengok kepada orang-orang ni, minta tolong penjelasan. Ini penting sangat. Yang ketujuh, daripada kisah ini, bila Ammar Maula Al-Harith tengok pada sahabat pun sepakat. Hazihi sunnah. Inilah sunnahnya. Ini penting. Maka di sini kata di para ulama, huna yustafad. Diambil perhatian pengajaran bahawa wujudnya para ulama dalam majlis.
sekiranya mereka tidak menegur, tidak mengingkari apa yang dibuat oleh masyarakat, ataupun kita dalam majlis, tiba-tiba imam berkhutbah dengan cerita-cerita palsu, hadis palsu contohnya, maka menjadi kewajipan kepada ulama yang ada majlis menegur. Khatib, ada maudhu' ada, al-hikayah dia, bagi tahu. Jangan tunggu lepas khutbah orang balik, tegur selalu masa tu. Boleh. Dia terpentingnya diingkari, jangan didiam. Diamnya ulama sukutul ulama hadhihi khuturah. Orang kata, tok guru besar dalam majlis tu tak kata apa pun. Ramai ni orang berhujah macam ni. Ramai. Ustaz ada dia senyaknya. Okey dah tu kau. Okey ikut minggu depan tu orang majlis orang lain mari pula buat pondan tu contohnya. Yang dulu kan orang duk gila panggil pondan jadi juru make up ni. Kebetulan dalam majlis kenduri tu ustaz ada. Pak imam pun ada juga. Dia kata imam tak kata apa. Awak pula sibuk-sibuk. Macam mu pandai pada pak imam lagi. Kita kata jangan duk cari pasal lah. Dia kena tegur, jangan tak tegur. Kita kena tegur, jangan tak tegur. Baik. Berapakah bilangan takbir solat jenazah? Bilakah? Maaf. Ni ada satu lagi setengah point. Was-sawab al-inkaru alaihim alanan la sirran. Ulama-ulama kena ingkar secara terang-terang, jangan bisik-bisik. Direct. Hatta la yuhmala anhum sukut, sehingga tidak diambil satu sikap diamnya ulama itu menunjukkan betul benda tu. Khatar, bahaya sekali. Baik, kita pindah kepada isu yang ke-8. Fi bidayatil Islam, di awal Islam dulu, Nabi SAW takbir solat jenazah ni beberapa takbir. Ada ketika 3 kali, ada 4 kali, ada 5 kali, ada 6, ada 7. Wa marratan, ada paling banyak 9 kali. Ada riwayat lah tu. Cuma kita tak bawa riwayat di sini panjang. Falamma mata an-Najashiyu, bila Najasyi mati, di Habasyah tu, di Ethiopia mati, masa tu tak ada SMS, tak ada WhatsApp, tak ada. Tapi Nabi boleh isytihar matinya seorang laki-laki soleh di Habasyah. Pada saat itu juga, itu wahyu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kumpul para sahabat dan mereka solat jenazah gaib. Kabbara alaihi arba'a takbirat. Nabi kita takbir 4 kali takbir, thumma thabata ala dhalik. Lepas pada itu kekalah takbir solat jenazah itu 4 kali. Jadi alhamdulillah, selepas daripada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mengekalkan 4 kali. Jadi ada 3, daripada 3 sampai 9. Cuma banyaknya 4 kali. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah mengumpulkan para sahabat. Riwayat anna ijtima' li sahabah. Para sahabat berkumpul dan mereka telah buat ketetapan 4 kali takbir. Wastaqara al-amr ala zalik. Tetaplah 4 kali takbir itu sampai ke hari ini. Fa akhadha bihi jumhurul ulama. Majoriti ulama kata solat jenazah itu 4 kali takbir. Alhamdulillah. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah, wa naqada al-ijma' ba'da zalika ala 4. Wa ajma' al-fuqaha wa alul fatwa bil amsar ala 4. Berdasarkan hadis sahih, wa ma siwa zalika indahum syuzud wa la yultafatu ilaih. Ini kata di Ibnu Abdul Bar. Cukuplah kita tak usah duduk bincang panjang. Ulama telah sepakat pada waktu itu solat jenazah itu 4 kali takbir. Habis kalau ada orang langgar juga sampai 9, kita kata biarlah. Dia nak pegang sekali-sekala dengan pandangan lain, wallahu alam. Tapi untuk amalan kitanya, kita buat 4 kali. Timbul lagi soalan yang kedua, perkara yang ke-9. Kita nak angkat tangan ke tidak? Allahu Akbar. Angkat tangan ke tidak? Takbir, tapi angkat tangan ke tidak? Dalam solat jenazah. Fal Ahnaf wal Malikiyah, ulama mazhab Hanafi dengan Maliki, dia kata takbir yang pertama saja. Allahu Akbar,
kemudian baca Fatihah. Takbir yang kedua tak angkat tangan. Allahu Akbar, Allah sampai 4 kali. Ulama kita mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali angkat semua 4-4. Sebab tu kalau kita tengoklah, tuan-tuan tengok, kita solat jenazah di Mekah lah senang, kan? Ada orang angkat, ada tak angkat. Mungkin dia mazhab Maliki atau Hanafi. Terus duduk kelahi. Kita nak angkat, kita angkat. Dia tak nak dia. Sebab panjang dia punya hikayat di sini. Baiklah. Adapun doa iftitah tidak dibaca lagi. Yang dibacanya apa dia? Baca Al-Fatihah. Baiklah, sebagai kesimpulan yang ke-10. Bagaimanakah cara solat jenazah secara ringkasnya? Tuan-tuan dan puan-puan, ambil kita daurah solat jenazah pada saat ini. Sebab ramai yang nak duk perhati tengok orang pergi ke tempat jenazah, dia tak solat. Kenapa tak solat? Bila kita tanya, macam-macam alasan dia. Tinggal kopiah. Hei, kata mana pula orang perlu maka solat jenazah kena pakai kopiah? Tak syarat. Kalau nak juga ambil kopiah saya tak pakai kopiah tak apa. Jangan Ustaz, tak boleh itu. Habis seluar kotor. Oh, dah pakai kain ya? Kain tak ada ni. Kita nak suruh pecah seluar kan jadi masalah lain pula. Bila kita tanya lagi, tak pandai. Itu hak besar sekalinya. Tak pandai nak solat jenazah. Solat tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada kunut, tak ada tahiyat, awak tak pandai. Ini ajaib besar, tuan-tuan. Baik, dengar sini. Saya bagi tip bagaimana kita nak solat jenazah. Yang pertama, kita kena susun jenazah seperti tadilah. Laki-laki, perempuan belakang. Kalau seorang, tengoklah. Nak letak kepala belah kiri ke belah kanan, la haraja, tidak jadi masalah. Tapi supaya tak timbul masalah dengan orang kampung, dalam fiqh Syafi'i kata laki-laki tak kepala dia belah kiri, wanita belah kanan. Kita duduk dekat kepala laki-laki, duduk di tengah wanita. Eloknya kalau ada ramai jemaah, kita susun saf 3 saf. Contohnya ada 30 orang nak solat, kita buat 10 10 10. Elok 3 apa ni? 3 sufuf, 3 saf. Kalau ramai lagi ramailah. Kemudian imam berdiri di mana? Dekat dengan kepala laki-laki, dekat dengan tubuh, tengah-tengah wanita. Maka bermulalah kita pun niat saja aku solat atas jenazah ni. Mudah ya, sebab jenazah ada kat depan. Dan niat dalam hati kita, usalli alal mayyit. Aku solat atas mayat. Kalau tak tahu laki-laki perempuan pun tak apa. Mayat ni. Senang kita. Kalau tahu, sebab kita duduk depan dia dah. Mana kita angkat takbir tu, sekali angkat tangan. Allahu Akbar. Niat dalam hati aku solat jenazah. Kemudian kita lah baca Al-Fatihah macam biasalah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah secara perlahan. Solat jenazah siang hari ke malam hari ke semuanya perlahan. Sirran fi kulil awqat. Tak ada riwayat kata Nabi solat malam baca solat jenazah malam baca kuat, tidak ada. Dia baca perlahan. Alhamdulillah. Kemudian kita takbir yang kedua. Sudah habis Fatihah, kita takbir yang kedua. Allahu Akbar. Ikutlah, nak angkat tangan ikut Syafi'i, tak nak angkat tangan pun tak ada masalah. Kemudian kita selawatlah dengan selawat Ibrahimi. Allahumma salli ala Muhammadin sampai ke innaka Hamidum Majid. Habis selawat, takbir lagi. Allahu Akbar. Kita pun baca doa kepada orang mati. Allahumma ufillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Banyak doa. Di antara doa-doa yang sudah saya kumpulkan, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Perisai Muslim, bermula muka surat 156. Bacaan yang ke-55, ada 2-3 bacaan solat jenazah. Baik, kalau jenazah kanak-kanak, ada juga solat jenazah kanak-kanak. Kalau jenazah wanita, kita tukar sikit ya. Allahumma ufillahu kepada Allahumma ufillaha. Saya tak pandai Ustaz nak tukar. Tak usah tukar. Allahumma ufillahu pun boleh juga. Sebab kita niat ini mayat. Kalau kita niat jenazah, Allahumma ufillaha. Niat mayat, Allahumma ufillahu. Walaupun dia wanita. Jadi Alhamdulillah ada kelonggaran. Tapi kalau pandai, boleh tukar, itu lebih baik. Allahumma ufillaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Baik. Kalau tak boleh, saya tak boleh. Kalau tukar, tak tahu ke mana. Baca yang awak pandai. Oi, panjang doa ni Ustaz. Saya nak pendek boleh? Boleh. Baca macam mana?
Allahumma fillahu, Allahumma rahamhu. Dua tu awak ingat. Satu je ingat. Allahumma fillahu. Bacalah selagi imam tak angkat takbir yang keempat, awak ulangnya tu. Allahumma fillahu, Allahumma fillahu, Allahumma fillahu, Allahumma fillahu. Sampailah imam angkat takbir yang keempat. Senang. Siapa dia cakap payah-payah? Yang payah ni kita duk baca buku yang pelik-pelik tu jadi payah tu. Kalau belajar macam ni mudah. Sebab itulah kita belajar ikut cara sunnah ni mudah. Maknanya doa tu kita untuk laki-laki, untuk wanita, untuk ramai, Allahumma fillahum. Untuk kanak-kanak ada bacaan khas. Saya tak ajarlah satu-satu. Itu kena belajar dalam kursus salat jenazah nanti. Ini cerita. Kemudian selesai daripada doa, ikhlaskan doa pada waktu ini, barulah kita takbir yang keempat, Allahu Akbar. Kita pun doa kepada orang muslimin. Kita kata Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sudah. Bagi salam, assalamualaikum. Ada ulama salam sekali. Sebab kita sini dua kali, kita dua kali. Wa assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Bila habis solat, tamatlah solat jenazah. Ada setengah ustaz tu dalam solat jenazah pendeknya dia baca doa. Sebab apa? Sebab dia nak panjangkan doa selepas solat. Kita kata itu sudah bertukar tempat. Doa untuk jenazah di mana? Dalam solat jenazah. Tujuan solat jenazah ni untuk apa? Untuk berdoa kepada mayat. Kita dalam solat kita pendek, lepas solat kita panjang. Kenapa tukar format? Siapa suruh kita tukar format? Daripada hak Nabi kita sallallahu ajar, doa kepada mayat dalam solat jenazah, kita pergi tukar. Dalam solat baca pendek, lepas solat pergi baca panjang. Kita kata itu sudah tukar format. Kembalikan format ini kepada mana? Kepada yang ada. Itu yang terbaik. Sebab itulah kalau orang suruh jadi imam, saya bagi tahu. Tuan-tuan, para musallin, orang solat jenazah ini, kita akan doa kepada mayat ini dalam selepas takbir yang ketiga. Karena di situlah tempat doa. Sunnahnya di situ. Bukan kita tukar, kita tunggu lepas solat baru berdoa. Kenapa? Ada timbul. Salah ke? Saya kata, saya tidak nak menyalahkan. Saya kata sunnahnya tempat berdoa tu di situ. Habis, sudah solat, angkatlah mayat, pergi ke kubur lah. Itu yang sepatutnya. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah cerita kita. Kisah yang ke-96, susunan mayat, susunan jenazah, cara solat, cara kedudukan imam, kedudukan mayat, dan juga cara solat jenazah secara ringkasnya. Tamatlah kita, alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung lagi dalam kisah 97, cerita lain pula. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.